Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Yuyung. Dan saya Mamau. Baik, bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan Pagi yang Indah. Okey, bersama-sama dengan saya pagi ini, saya ditemani Cik Yuyung. Dan pada hari ini kita akan menjemput seorang tetamu. Okey, kita akan menjemput seorang tetamu dari jauh di sana. Okey, seorang yang pakar dalam mengupas isu-isu semasa. Namun sebelum itu, pada hari ini kita akan cuba untuk merungkaikan topik yang panas, iaitu taburan sumber semula jadi utama di dunia. Betul. Pada hari ini kita akan cuba untuk menghuraikan, menjelaskan lokasi-lokasi taburan sumber semula jadi utama di dunia. Kemudian kita cuba untuk merungkaikan krisis utama yang berlaku dalam sumber tenaga utama dunia. Untuk merungkaikan krisis tersebut, kami akan cuba untuk menjemput seorang tetamu dari jauh, seorang yang pakar. Namun tunggu sehingga ke slot tersebut. Okey, so sebelum kita mulakan krisis, kita perlu berkenal-kenal dulu sumber-sumber tenaga utama di dunia. Ya, betul. Baik, kita mulakan dengan sumber petroleum. Baik, sumber petroleum banyak terdapat di Arab Saudi, sebab Arab Saudi merupakan pengeluar utama petroleum. Ya, kemudian untuk tenaga angin ada di negara, banyak dibangunkan di negara Belanda. Okey, sebab negara Belanda banyak angin yang bertiup. Okey, angin tersebut akan meniup kincir angin yang dibuat. Kemudian kincir tersebut menghasilkan tenaga dan tenaga tersebut dihantar ke rumah-rumah. Ya, betul. Okey, selain itu, tenaga ombak yang dibangunkan di negara Perancis. Okey, negara lain pun ada tapi banyak di negara Perancis. Kemudian kalau tenaga suria banyak dibangunkan di negara Jepun. Ya, betul. Sebab Jepun menerima matahari yang sangat banyak dan berterusan. Selain itu, negara tenaga suria juga salah satu tenaga sumber yang boleh berharu. Baik, seterusnya untuk tenaga. Okey, kalau di negara China dia ada empangan. Okey, dia menggunakan empangan yang terbesar. Saya lupa nama dia, tapi empangan sangat besar dan siapnya pada 2015 ke 2012 macam itu. Kemudian empangan tersebut membukakan tenaga yang banyak kepada negara China sampai ke Shanghai. Okey. Baik, seterusnya tenaga biomas. Okey, tenaga biomas ada di negara India. Tenaga biomas tu apa Mama? Tenaga biomas tu tenaga daripada sisa buangan najis dan digunakan semula untuk sumber bahan api. Oh, ya ke? Okey. Kemudian kita ada arang batu di negara Rusia. Kemudian gas asli di Amerika Syarikat. Okey, Amerika Syarikat merupakan pengeluar utama untuk gas asli dunia. Oh, ya, betul. Baiklah. Ini yang dinanti-nantikan, iaitu krisis. Okey, sebelum itu kita akan sambungkan dulu talian untuk menghubungi cikgu rujukan kita. Sebentar dengan kawan, kita menghubungi cikgu tersebut. Okey, kita dah dapat. Baik, Assalamualaikum cikgu. Terima kasih kerana sudi datang ke program kami. Baiklah, cikgu, untuk tidak membuang masa, saya nak minta mohon pencerahan daripada cikgu tentang krisis semula jadi dunia. Sebab kita ada banyak sumber. Saya tahu sekiranya sumber tersebut kurang ataupun berlebihan akan memberikan kesan. Boleh cikgu ulaskan? Hangatnya cikgu Azmi. Okey, hai cikgu Azmi. Macam ni, okey, kita ada lebih kurang 4 krisis utama. Cikgu, saya minta cikgu jelaskan dulu tentang ekonomi, boleh? Okey. Waalaikumsalam Yuyung. Hai semua.
terima kasih kerana jemput cikgu ke program ini. Okey. Alhamdulillah cikgu sihat. Baik, terima kasih Yuyong. Okey, cikgu akan cuba berikan sedikit penjelasan berkaitan dengan krisis sumber semula jadi dunia dari aspek ekonomi. Baik, untuk aspek ekonomi kita akan tengok 3 perkara. Yang pertama, pendapatan negara. Yang kedua, kenaikan kenaikan harga. Dan yang ketiga ialah peningkatan kos sara hidup. Okey, itu aspek ekonomi. Okey, secara detailnya, okey, sekiranya sumber kita ini kurang, okey, dan menyebabkan sumber kurang tetapi permintaan tinggi, menyebabkan krisis. Kita nak dapatkan barang tetapi benda itu tak ada, so dia akan menjadikan satu krisis, kesukaran untuk mendapatkan bahan. Kemudian sekiranya berlaku kenaikan harga komoditi, okey, kita nak jual susah, kita nak beli pun susah. Kita nak jual senang tapi nak beli itu agak susah. Okey, kemudian untuk kenaikan harga sumber, okey, bila sumber terhad, orang nak sumber tersebut, misalnya minyak, harga akan naik. Okey, menyebabkan penawaran sumber banyak, sedikit tetapi permintaan sangat tinggi. Okey, itu maksudnya. Misalnya petroleum dan gas asli. Okey, yang seterusnya peningkatan kos sara hidup. Okey, yang disebabkan oleh nilai mata wang yang menurun. Okey, bila sumber sebuah negara terjejas, boleh menyebabkan pendapatan negara merosot dan kuasa beli akan menjadi lemah. Okey, jom itu saja untuk ekonomi. Wah, terima kasih Cikgu Azmi. Okey, seterusnya krisis dari aspek politik pula macam mana Cikgu Azmi? Silakan. Baik, terima kasih Yuyong. Okey, dari aspek politik, okey, kita akan lihat lebih kepada perebutan kawasan. Okey, bila sesuatu kawasan itu mempunyai sumber yang baik, sumber yang banyak, sudah pasti orang akan berebut untuk dapat ke kawasan, untuk berebut kawasan tersebut, sebab sumber tersebut boleh dimanfaatkan untuk penduduk. Okey, satu, sekiranya kawasan tersebut memiliki sumber yang banyak, maka kita pun akan cuba untuk dapatkan kawasan tersebut. Okey. Okey, sehingga apabila sekarang ni kalau kita nampak ada beberapa konflik di beberapa buah negara yang disebabkan oleh perebutan sumber, khususnya sumber petroleum. Okey. Kemudian selain itu, krisis lain ialah tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber. Okey, sebab pengeluar sumber mengeluarkan harga ini sekian, kemudian negara-negara pembeli itu bukanlah negara-negara maju. Okey, menyebabkan pembeli-pembeli dari negara bukan maju, negara mundur akan mengalami kesukaran untuk membeli dan memberikan tekanan kepada negara pengeluar sumber untuk sama ada untuk menurunkan harga, menyelaraskan harga atau sebagainya. Okey, itu sebenarnya memberikan tekanan, okey, kepada negara pengeluar sumber. Seterusnya, konflik dalaman. Okey, apabila berlakunya kemerosotan sumber, okey, dalam sebuah negara, okey, sumber utama misalnya, menyebabkan krisis ekonomi berlaku, sebab dia nak menjalankan ekonomi lain perlu ada sumber. Kemudian sekiranya sumber tersebut terjejas, menyebabkan aktiviti ekonomi akan turut terjejas. Okey, misalnya sekiranya petroleum di Malaysia telah habis, contoh, sekiranya petroleum dah habis, contoh saja, apa akan berlaku? Okey, yang terjejas sekali ialah aktiviti ekonomi, pelbagai ekonomi, kilang akan terhenti, pelbagai proses terhenti, sebab kita tenaga alternatif masih berada dalam landasan peringkat baru lagi untuk menggantikan tenaga petroleum dan gas. Itu antaralah politik. Okey, boleh jom. Oh, macam tu. Oh, hebatlah Cikgu Azmi. Okey, Cikgu Azmi, seterusnya dari aspek masyarakat pula macam mana? Apa kesan krisis sumber semula jadi dunia terhadap masyarakat?
Baik, sekiranya berlaku krisis semula jadi sumber di dunia, okey, kehilangan sumber ni ibarat kita kehilangan sumber makanan, okey, kehilangan satu benda yang sangat penting. Ibarat kita setiap hari kita dah biasa makan, makan nasi, tiba-tiba nasi habis, tak boleh makan nasi, beras tak ada, apa akan berlaku? Okay, konflik kepada masyarakat. Yang pertama, peningkatan kadar kemiskinan. Macam mana kemiskinan boleh berlaku sekiranya akibat daripada krisis kemerosotan sumber semula jadi? Okey, ceritanya mudah. Okey, sekiranya sumber semula telah hilang, telah merosot, habis, contoh. Okey, apa yang akan berlaku kepada kegiatan ekonomi negara akan terhenti. Bila terhenti, contoh yang paling dekat ialah penghilang tidak dapat menjalankan aktiviti, sekaligus operasi tidak dapat dijalankan, maka tiada bahan untuk dijual, bahan untuk diekspor, maka tiada sumber pendapatan. Okey, menyebabkan syarikat terpaksa untuk memberhentikan pekerja. Okey, salah satulah yang akan pekerja menganggur, tiada sumber, menganggur, tiada pekerjaan. Okey, semakin lama semakin bertambah, menyebabkan kadar kemiskinan meningkat. Lagi satu, bila sumber semakin terhad. Okey, bila sumber semakin terhad, maka biasa berlaku untuk negara-negara yang memiliki populasi yang sangat tinggi, menyebabkan masalah kebersihan sumber. Kadar kemiskinan akan secara tidak langsung akan meningkat. Okey, sebab sumber tak ada. Okey, tapi populasi bertambah. Okey, kemudian peningkatan kebuluran. Okey, bila satu sumber makanan, sumber semula jadi kita hilang ataupun kurang, menyebabkan kadar kebuluran meningkat. Okey, baik. Kemudian wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Okey, bila miskin, bila lapar, kita akan terdesak untuk melakukan sesuatu. Okey, kita mungkin akan merompakkan, kecurian, okey, dan bermacam-macam lagi jenayah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab itu kenapa kita dalam Islam digalakkan untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Okey, walaupun sedikit kita bersyukur, kalau banyak kita jangan bazirkan. Boleh, Yom? Wah, hebat betul Cikgu Azmi. Macam ustaz lah pula. Okey, Cikgu Azmi, satu lagi yang terakhir, iaitu krisis semula jadi terhadap alam sekitar. Boleh Cikgu Azmi jelaskan tak sedikit? Okey. Baik, Yuyun, terima kasih. Okey, untuk alam sekitar, ini adalah yang paling kritikal pada cikgu dalam banyak krisis. Okey, krisis sumber semula jadi, maka kemerosot alam sekitar itulah yang kita perlu lihat terlebih dahulu. Okey, kita sebagai khalifah di muka bumi, kita perlu untuk menjaga alam sekitar. So alam sekitar ni sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jaga dengan baik, insya-Allah kita akan dapat hasil yang baik. Kalau kita menodai alam sekitar, maka kita akan dapat kesannya. Okey, perkara pertama yang akan berlaku sekiranya sumber semula jadi merosot, okey, ataupun musnah. Okey, sumber hutan kita musnah, sumber kawasan tadahan hujan kita musnah, menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar. Contoh aktiviti pembangunan, pembalakan secara haram menyebabkan banjir lumpur, okey, air sungai terjejas, okey, hidupan dalam sungai tersebut mati. Itu antaranya lah. Kemudian yang lebih teruk ialah kemusnahan pelbagai fauna dan flora, hidupan dan tumbuhan. Itu yang paling penting. Apabila krisis bila sumber semula jadi diteroka tanpa had, diteroka tanpa sebarang pelan tindakan alternatif ataupun secara lestari, menyebabkan kemusnahan. Misalnya sumber balak. Kita sumber balak sudah semakin menyusut. Okey, permintaan makin tinggi namun sumber semakin menyusut.
Begitu juga dengan fauna hidupan. Apabila flora, kawasan hutan telah ditebang, ini itu fokus pada hutan ni, sebab hutan merupakan salah satu elemen kehidupan yang sumber-sumber jadi yang sangat penting. Apabila hutan telah ditebang, menyebabkan kemusnahan habitat. Apabila kemusnahan habitat berlaku, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan itu berpotensi untuk mati. Pertama, tiada tempat tinggal. Kedua, perebutan kawasan untuk haiwan-haiwan tersebut. Yang ketiga, mati tanpa makanan. Baik, yang seterusnya ialah sumber semula jadi semakin berkurangan. Ini yang paling merisaukan. Sumber semula jadi semakin berkurangan. Kita sedar bahawa sumber semula jadi di dunia semakin menyusut. Semakin berkurangan. Ada yang musnah. Sumber semula jadi, misalnya petroleum, semakin sedikit. Sumber gas asli pun sama. Kemudian sumber hutan, setiap hari kita akan mendengar penebangan hutan, pembalakan haram. Bila dia berkurangan, dia menyebabkan kesan yang buruk pada alam sekitar sebenarnya. Kemudian berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem. Yang ini yang paling cikgu rasa agak kritikal. Apabila berlaku ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara sumber dengan keperluan. Kita populasi bertambah tetapi sumber semakin berkurang. Itu ketidakseimbangan yang berlaku yang dapat kita lihat. Kemudian dari segi keseimbangan antara aktiviti kita dengan hidupan tadi, flora dan fauna. Aktiviti bertambah, aktiviti ekonomi bertambah, penerokan sumber bertambah, tetapi menyebabkan flora dan fauna itu terjejas. Secara keseluruhan lah. Yuyung boleh? Ada 4 tadi cikgu dah terangkan. Pertama yang dari aspek ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat ialah alam sekitar. Harap-harap membantu. Wah, terima kasih Cikgu Azmi. Alhamdulillah, jelas. Barulah saya faham. Rupanya apabila kita punya sumber semula jadi merosot, akan mempengaruhi juga kehidupan keseharian kan. Sementara itu, baiklah, sementara kita menantikan sahabat kita seorang tadi, Mamau, saya ingin kongsikan ini adalah rakaman untuk siri bahagian 1 untuk bab 9. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di minggu hadapan untuk bahagian yang kedua, iaitu contoh kerjasama ekonomi antarabangsa, dan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dalam menangani masalah krisis ekonomi. Terima kasih Yuyung. InsyaAllah pada minggu hadapan, ingat kita ada satu bahagian lagi. Ini adalah bahagian yang pertama. Minggu hadapan kita ada bahagian yang kedua untuk menjelaskan kerjasama ekonomi dalam menangani krisis semula jadi antarabangsa. Untuk tidak membuang masa, cikgu sejak bila cikgu? Sejak bila kau jadi cikgu? Perasan itu Cikgu Azmi lah. Sorry. Saya terbawa-bawa tadi saat dengar tadi suara Cikgu Azmi, terasa rindu dengan Cikgu Azmi. Dah lama tak nampak dia kan. Asyik-asyik kat telefon je, tak sama kan. Tapi nampak macam dah besar, dia gemuk je. Kau jangan main-main Kau pun sama gemuk, kau makan. Gurau-gurau je. Itu sahaja dari kami. Saya Mamau dan saya Yuyung. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan di bahagian yang kedua. Ingat kawan-kawan, adik-adik sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dapatkan video-video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.